Pengenalan, filem Bujang Lapuk diarah oleh pengarah yang bernama P. Ramlee pada 30 November 1957. Sinopsis filem ini mengisahkan tentang tiga sekawan iaitu Ramlee, Aziz dan Sudin yang tinggal di rumah sewa kepunyaan janda bernama Cik Normah. Gelagat Ramlee mula menarik perhatian pemilik rumah sewanya iaitu Cik Normah. Hal ini disedari sendiri oleh rakan baik Ramlee iaitu Sudin dan Aziz. Sudin dan Zaitun pula ingin berkahwin tetapi emak Zaitun tidak setuju. Ekoran Sudin dilihat tidak berupaya menanggung anaknya. Aziz pula sering membantu Sapiah yang menderita di bawah jagaan bapa angkatnya. Selepas beberapa lama menyulam cinta, ketiga-tiga sahabat ini akhirnya berkahwin dengan gadis pilihan masing-masing. Dalam filem ini, kami akan mengemukakan 5 babak yang mengisahkan tentang sejarah orang Melayu dalam filem ini. Aspek pertama tentang sejarah sosial orang Melayu yang dapat kita lihat dalam filem Bujang Lapuk iaitu aspek pakaian. Umum mengetahui bahawa pakaian merupakan satu kewajipan atau kepentingan bagi melengkapi seseorang individu untuk mengelakkan daripada sifat malu dan rasa segan. Hal ini dikatakan demikian kerana jika seseorang individu itu ingin hadir atau duduk dalam sebuah kelompok masyarakat yang ramai, sudah pasti kepentingan pakaian ini amat perlu sekali. Islam mengajar kita bahawa pakaian ini bukan sahaja untuk menunjukkan kemewahan, kekayaan seseorang individu itu, akan tetapi pakaian ini penting bagi menutup aurat dan susuk tubuh badan seseorang individu itu daripada dilihat oleh masyarakat umum. Kita lihat dalam filem P. Ramlee iaitu filem Bujang Lapuk, banyak menunjukkan adegan-adegan yang mengenakan pakaian yang sopan, di mana tiada adegan yang menunjukkan watak lelaki ini menonjolkan aurat mereka. Terdapat juga adegan yang menunjukkan watak lelaki dalam filem ini menggayakan cara pemakaian mereka dengan memakai songkok, iaitu salah satu elemen pelengkap busana Melayu untuk lelaki. Jom kita lihat ringkasan video yang telah saya sediakan bagi aspek pakaian. Apa lagi yang kita nanti nih? Kita kebaslah Peluk Mandala 8 nih. Cek, kalau kita kebas sekarang, berarti kita sudah melanggar undang-undang Bujang Lapuk. Kita mesti hormatkan kepada tuan rumah. Ya, kita mesti jemput dia makan sama-sama kita. Benar. Sebab dia sudah minjamkan kita dapur. Betul kata Tuan Presiden. Jangan marah. Tak. Tuan rumah. Oi, tuan rumah. Hai Ramlee. Nampak-nampaknya dalam 3 orang ni engkau lah yang kena ekor, Ramlee. Aziz, kalaulah masin mulut kau tu, kalaulah tuan rumah gila kat muka ini, aku berniat dekat keramat si Luncai kau tahu. Luncai? Luncai mana? Si Luncai tak tahu. Si Luncai terjun dengan labu-labunya. Biarkan. Oh, si Luncai terjun dengan labu-labunya. Biarkan. Tuan rumah. Sama-sama panggil. 1, 2, 3. Oi, tuan. Seterusnya, pemakaian baju kebaya dan baju kurung. Baju kebaya dan baju kurung merupakan salah satu busana pemakaian kaum wanita Melayu tradisional. Pemakaian baju kebaya dan baju kurung ini masih kekal sehingga hari ini, akan tetapi telah diubah suai dari segi bentuk, corak dan perhiasan yang lebih mewah jika dapat kita lihat dengan mata kasar. Dalam filem P. Ramlee Bujang Lapuk ini terdapat adegan yang menunjukkan bahawa kaum wanita yang cenderung mengenakan pakaian seperti baju kurung dan baju kebaya labuh, tidak kira pakaian rasmi maupun basahan. Potongan pakaian tersebut juga tidak menonjolkan bentuk tubuh badan dan tidak mencolok mata. Walaupun mereka ini tidak mengenakan tudung dengan cara pemakaian yang sempurna,
Namun kesopanan mereka masih terselah memandangkan ajaran agama Islam pada ketika itu kurang menitik beratkan pemakaian tudung. Sudah pasti pada zaman dahulu Islam ini masih lagi tidak tersebar dengan begitu luas dan masyarakat ketika itu tidak mendalami ajaran agama Islam begitu mendalam. Kita dapat lihat pada zaman dahulu mereka masih mengenakan kain batik, selendang dan sebagainya untuk menggantikan tudung bagi menutup aurat di bahagian kepala. Jom kita lihat ringkasan video yang dapat saya kongsikan mengenai pemakaian baju kebaya dalam filem Bujang Lapuk. Ton! Nah, ini dia. Kemana saja kau ini, Ton? Sudah malam begini. Asyik tak senang duduk di rumah saya nak merayap saja. Asyik bising aja lah. Orang pergi rumah Kak Bibi pun dah terjerit-jerit. Ton, macam mana aku tak menjerit? Kau kan sudah besar, bukan budak-budak lagi. Tak lama lagi kau nak belaki. Tak siapa nak ingin belaki. Hai, selama kau sudah besar nih, Ton, sepatah aku kata, empat patah kau kata. Lama-lama kalau begini aku boleh mati. Heart failure. Apa, Mak? Lemah jantung lah. Amboi, Mak ni. Selama Miss Wong tu tinggal di sebelah rumah, berabuk skipping London. Aspek seterusnya yang boleh kita lihat adalah aspek bahasa. Filem klasik Allahyarham Tan Sri P. Ramlee memaparkan penggunaan bahasa yang sangat sopan, beradab dan mudah untuk difahami. Antara contoh bahasa yang biasa digunakan dalam pembikinan filem klasik adalah penggunaan bahasa kiasan. Allahyarham Tan Sri P. Ramlee sering memaparkan penggunaan bahasa kiasan dalam pembikinan filemnya sehinggakan bahasa kiasan yang digunakan ini dapat membuka minda masyarakat tanpa rasa kecil hati atau menyambutnya dengan kemarahan. Contohnya dapat dilihat pada minit ke-7 minit 53 saat di mana ayat ini menggambarkan kiasan yang dilakukan oleh Pak Yong iaitu salah seorang penghuni bilik sewa apabila melihat bujang lapuk pulang ke rumah dengan membawa ayam untuk dimasak. Bilik ayam nampaknya, itulah disuruh kahwin tak mau. Sekarang siapa nak masak ayam tu? Seterusnya, penggunaan bahasa Inggeris. Perbezaan darjat bagi orang yang menggunakan bahasa Inggeris adalah lebih tinggi berbanding penggunaan bahasa tempatan dalam kalangan masyarakat Melayu. Sebagaimana yang boleh kita lihat, terdapat contoh perbualan penggunaan bahasa Inggeris pada minit ke-22 34 saat. Di mana kita dapat melihat bagaimana Emak Zaitun menasihati Zaitun untuk terus berbicara dengan menggunakan bahasa Inggeris walaupun ianya salah supaya dipandang tinggi oleh orang lain. Kau pun mesti belajar, Ton. Bukannya susah. 1, 2, 3, ABC. Where you going? Aspek bahasa yang terakhir yang biasanya menjadi perhatian dalam pembikinan filem oleh Allahyarham Tan Sri P. Ramlee adalah bahasa klasik. Bahasa klasik mementingkan penggunaan ayat yang dipengaruhi oleh bahasa asing iaitu bahasa Jawa dalam pertuturannya. Sebagaimana yang boleh kita lihat, terdapat contoh pada minit ke-25 19 saat. Dalam contoh tersebut, perkataan bilang sama itu menunjukkan bahawa terdapat pengaruh bahasa Jawa dalam penggunaan bahasa Melayu klasik dalam filem ini. Bilang sama bapak kau, Satya. Kalau bapak kau asyik main judi, minum arak lagi, Kak Norma tak mau kasih beras. Nah, pergi balik. Tajuk seterusnya adalah kekeluargaan. Dalam filem ini, institusi kekeluargaan merupakan salah satu elemen yang penting. Hal ini demikian kerana nilai-nilai sosial di dalam keluarga memainkan peranan yang menggambarkan isu martabat. Apa, Tun? Mak, itu tanya Mak marah tak? Tidak, apa? Kenapa Mak tak suka itu kawin dengan orang kebanyakan? Orang kebanyakan itu apa? Semuanya kelabu asap.
Kais pagi, makan pagi. Kais petang, makan petang. Ya, Kan betul, bagus ya. kau kawin orang kaya, Iya, sampai tua kau boleh senang. Pendirian mak berlainan lah dengan Itun. Itun tak suka lah kawin orang kaya. P.Ramlee juga tidak ketinggalan dalam memaparkan nilai moral yang terdapat dalam diri masyarakatnya. Antaranya adalah sikap tolong-menolong. Tolong-menolong merupakan salah satu nilai moral masyarakat yang cenderung diterapkan oleh P.Ramlee di dalam cerita ini. Sebagai contoh, keakraban hubungan persahabatan Seterusnya, mewujudkan nilai bantu-membantu dalam menghadapi apa sahaja dugaan atau ujian yang mendatang. Pakcik bukannya manusia, tapi Pakcik adalah syaitan bertopengkan manusia. Pakcik sanggup mempertaruhkan anak untuk bermain judi, ya? Tahukah perbuatan Pakcik itu membiarkan persundalan di sisi masyarakat? Pakcik sanggup memukul Aziz, ya? Pakcik sanggup memukul Aziz. Jikalau tidak ada Aziz, anak Pakcik akan mati dalam sungai. Dan Pakcik akan dituduh menjadi pembunuh, tahu? Saya minta maaf. Seterusnya, dalam filem ini terdapat nilai-nilai murni dan pengajaran. Filem ini menyelitkan nilai murni serta pengajaran selain memaparkan realiti kehidupan orang Melayu ketika ini. Antara nilai yang diterapkan dalam filem ini adalah mengenai nilai persahabatan. Contohnya, filem ini memperlihatkan persahabatan antara Ramlee, Aziz dan Sudin yang mengalami kesukaran dalam hidup mereka. Namun, semangat setia kawan antara mereka tetap kukuh. Seterusnya, menghormati antara satu sama lain, terutamanya pihak yang lebih berumur. Contohnya, memanggil nama dengan panggilan hormat seperti tuan rumah, pakcik, makcik dan sebagainya. Selain itu, semangat kejiranan dapat dilihat semasa Ramlee meminta keizinan tuan rumah untuk meminjam dapur untuk memasak dan memanggil tuan rumah untuk makan makanan yang dimasak olehnya dan kawan-kawannya sebagai tanda terima kasih. Perkara ini jelas menunjukkan bahawa masyarakat Melayu mempunyai semangat kejiranan yang tinggi. Secara keseluruhannya, filem ini jelas menggambarkan masyarakat Melayu yang terkenal dengan nilai sopan santun dan kaya budi bahasa dalam kehidupan harian. Nanti. Ha, Pakcik, apa khabar Pakcik? Khabar baik. Pakcik nak ke mana ni? Nak beli barang-barang buat hadiah dia orang kahwin. Oh, Apa kau tak dapat jemputan Aziz dengan Sudin nak kahwin hari ni? dapat. Oh, Pakcik nak ke sana lah ni? Ha. Tak apalah Pakcik pergi dulu. Saya nak pergi sini saja. Baiklah. Nanti malam kita jumpa, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap, jalan. Jumpa malam ni Pakcik, ya. Baik. Aziz. Macam kau, Din? Kalau begitu, kita masak sendiri ya, macam. Itu pun bagus. Mula-mula kita beli ayam. Berapa? Terima kasih. RM3. Kau dengar tak? Habis? RM100 lah. Boleh tak? Nah, okey. Oh, kangsa. Kesimpulannya, filem klasik Melayu ini mengajar kita tentang kepentingan menjalin perhubungan yang bermakna yang memanfaatkan kehidupan seseorang. Tema kekeluargaan, persahabatan dan juga kebudayaan ditonjolkan dalam filem Malaysia ini. Walaupun dipaparkan menerusi genre komedi, segala isu serta permasalahan masyarakat Melayu seperti isu sosial, ekonomi serta politik dikupas dengan baik. Keseimbangan ini dapat diteliti melalui watak-watak yang dipersembahkan, yang mana tidak keseluruhannya menunjukkan perwatakan yang positif dan begitu juga sebaliknya.